Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Saudara-saudara yang saya muliakan sekian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kepada kita walaupun cuaca tidak mengizinkan hujan. Dari petang sekitar jam 4:30 tadi sampai sekarang masih lagi hujan lebat tadi dan rintik-rintik sekarang ini. Saudara masih dapat alhamdulillah menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak ramai orang yang ada kekuatan macam saudara-saudara. Ada orang yang lebih sihat daripada saudara tapi tak turun lagi. Ini apa kan? Ini apartmen ke ni? Berapa tingkat ni? 14 tingkat. Berapa blok? Berapa? 3 blok. 14 tingkat, 3 blok. Para penonton yang mati sekalian, kita live sekarang ni. Tuan-tuan boleh nanti pergi kepada FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Hassan, H-A-S-A-N, satu S saja. Sekarang ni live, InsyaAllah tuan-tuan dan puan dalam live ini agaknya bolehlah kita tengok-tengok. Jangan tengok sekarang ni. Sekarang ni live, tengok saya live. Bukan tengok dah, tapi nak tengok dalam Facebook pun boleh, tak ada masalah, live. Okey ya. So saudara, surau ini dinamakan Surau Al-Falah. Dan saya fikir surau ini, nama ini dipilih atas beberapa sebab, atas beberapa perkara, atas beberapa consideration. Kenapa surau ini dinamakan Al-Falah? Al-Falah tak sama dengan perkataan-perkataan, berbagai-bagai perkataan. As-Falah tak sama dengan pokok, As-Falah tak sama dengan jalan, As-Falah tak sama dengan lake club. Tak sama. Al-Falah tak sama dengan golf, Al-Falah tak sama dengan minum, Al-Falah tak sama dengan makan, Al-Falah tak sama dengan isteri. Those are words, perkataan-perkataan yang biasa kepada kita. Tetapi Al-Falah ini bahasa Al-Quran. Dan ada ulama mengatakan, tuan-tuan, pencari dan pengkaji mengatakan ada beberapa perkataan dalam Al-Quran which are simply intranslatable. Intranslatable maknanya perkataan yang tidak boleh diterjemah. Antara perkataan yang tidak boleh diterjemah ialah Al-Falah. Dan kalau saudara tengok terjemahan-terjemahannya, Al-Falah ni being translated, kalau bahasa Inggeris, success. Kalau bahasa Melayu, berjaya. Tapi kalau kita kata sukses dan berjaya saja, menggambarkan Al-Falah, translation of the word Al-Falah, memanglah tak tepat, tuan-tuan, jauh tak tepat. Sebab sukses biasanya dirudukkan kepada kejayaan hidup seharian. Anak dapat, tuan-tuan, 8A, 10A, sukses. Tetapi itu bukan Al-Falah lagi. Kan? Naik pangkat. 3 tahun bekerja, 2 kali naik pangkat. Itu tak masuk dalam tafsiran sukses Al-Falah. Maybe it is apt to say it is kejayaan. Tetapi it is not Al-Falah as yet. Bukan Al-Falah. Atau saudara kita mengatakan alhamdulillah,
Kita sudah berjaya dalam perniagaan kita. Daripada keuntungan 10,000 kepada keuntungan 100,000 dan sekarang keuntungan 3 million dalam tahun yang keempat. Itu pun bukan al-falah. Itu sesuai kalau ditafsirkan atau diterjemahkan kepada kejayaan. Tetapi al-falah yang dalam Al-Quran itu disebut artinya kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. The success that you and I achieve for this world and the other world, the next world, kejayaan itu disebut sebagai al-falah. Saya ulang balik. Al-falah ialah kejayaan dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup di dunia, dan insya-Allah bila kita hidup nanti, bila kita dihidupkan semula dan berada di akhirat, yang ketika itu saudara-saudara tidak ada penghujungnya, maka itulah namanya al-falah. Jadi tuan-tuan ya, surau ni namanya al-falah. Para penonton yang mati sekalian, saya sekarang sedang berada di surau al-falah di presin 9. Di presin 9 Putrajaya. Alhamdulillah ya. Kita seronok tengok Abang Man tuan-tuan ya. Abang Man yang telah dapat mengadakan minta surau-surau memberitahu Dr. Hasan Ali ada di sini. Tuan-tuan dan puan ya, nampaknya sambutan daripada surau-surau untuk mengadakan hari malam ni ada, malam besok ada, malam lusa ada. Kalau hari Jumaat, tazkirah Jumaat saya bagi, khutbah Jumaat saya bagi, imam sembahyang Jumaat saya bagi. Alhamdulillah, sambutannya sangat-sangat baik dan saya harap ini adalah merujuk kepada al-falah. Saya nak dapatkan al-falah, tuan-tuan nak dapatkan al-falah, puan-puan nak mendapatkan al-falah. Al-falah dalam konotasi pengertian dalam Al-Quran, dalam Islam, iaitu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadi kita namakan surau ni surau al-falah. Maknanya kita nak setiap orang 17 tingkat, 3 blok, betul? 14 tingkat ke 17 tadi? 17 tingkat. Satu-satu blok ni berapa unit ada? Yeah? The whole block 8 kali 17 lah. 8 kali 14, 8 kali 4 32, 8 kali 1 11, 113 lebih kurang. Jadi kita ada 3 blok, maknanya 113 kali 3. Betul? 300 lebih lah units. Betul ke tak betul ni? Nampak macam tak betul aja. Betul ada blok 14, ada blok 6 blok. 6 blok semua. 6 blok. Lagi banyak blok. Masya Allah. Jadi keseluruhannya ni barangkali lah dekat-dekat 500 unit lah the total. Maybe more. Maknanya kalau satu unit boleh hantar 2 orang turun ke Al-Falah, maknanya kita ada 1000 orang dekat sini. Tapi yang ada ni saya rasa orang luar pun ada. Sebab Abang Man dah buat tuan-tuan e-poster. Daripada semalam dah ada e-poster yang disebarkan. Maybe some of you bukan daripada mana-mana blok kat sini ni, sedara datang daripada luar. 2 hari yang lepas tuan-tuan ingat tak saya buat Qiyamul Lail di surau Al-Muhajirin sebelah ni. Muhajirin sebelah kan? Berapa langkah daripada kemari? Ya? 100 langkah. Iyalah tu. Saudara, kita 4.15 pagi saya bagi briefing, 4.30 kita mula. Yang pertama sembahyang tasbih, yang kedua sembahyang taubat, yang ketiga sembahyang hajat, yang keempat sembahyang witir, dan kita bermunajat. Penuh surau tu, tak pernah dikatakan dalam sejarah surau tu penuh. Ruang solat tengah-tengahnya penuh, serambi sebelah kirinya penuh, serambi sebelah kanannya penuh, serambi di belakang pun penuh, wanitanya pun, muslimatnya pun penuh. Masya Allah. Inilah Al-Falah. Kita hendakkan Al-Falah. Those are the pathways. Itulah caranya untuk mendapatkan Al-Falah. Masya Allah tuan-tuan. Satu orang saya meremang bulu rumah saya. Betul-betul di belakang saya.
Saya baca doa dan saya munajat, menjerit. Oh, kuat tuan-tuan. Oh, menjerit 3 kali, menjerit 3 kali. Lepas tu dalam 5-6 minit menjerit lagi. Dalam minit menjerit. Saya dah seram ni, tengah-tengah sembahyang ni, saya dah seram ni. Bila pula tengkuk saya dah diapanya. Masya Allah. Tuan-tuan, bila orang sudah merasakannya, sudah merasakan cubitan-cubitan. Mana? Orang tu kat sini sekarang. Tuan Sri Pamin hari tu dia tak dapat dia cukup bulan lah. Okey. Jadi saudara, apa yang saya nak sebutkan ni, surau ini saya tak tahulah pernah adakan qiyamul lail atau tidak pernah mengadakan. Teman-teman kat sini pernah buat sembahyang tasbih. Ini cerita Al-Falah ni. Rasulullah SAW mengajar para sahabat satu hari, wahai sahabat, tidakkah kau tahu ada satu jenis sembahyang yang sangat-sangat diberatkan selain daripada sembahyang 5 waktu? Kalau mampu, setiap malam sekali. Kalau tak boleh setiap malam sekali, seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh setahun sekali, seumur hidup sekali. With some kind of anxiousness, eagerness, anxiety. Sahabat-sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, sembahyang apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, salat tasbih, sembahyang tasbih. 2 rakaat yang pertama, kalau metod yang saya buat menyebut tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 150 kali. Lepas tu ulang lagi 2 rakaat lagi, usolli sunat tasbihi rakataini ada lillahi ta'ala, juga 150 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terasa tuan-tuan pukul 4.30, pukul 5 pagi tu, sedu-sedan tu, dan termasuk jeritan tadi, jeritan yang meremangkan bulu roma kita tu. Masya Allah. Itulah jalan untuk mendapatkan Al-Falah. Dan tuan-tuan, ada sahabat saya, Datuk Zulkifli Zainal Abidin, mengatakan di mana-mana pun, semalam, hari ini, pagi tadi kita berjumpa dengan orang besar, Datuk Seri, tuan-tuan, tak pernah sebutlah namanya. Dia mengatakan, hendakkan kejayaan, hendakkan kekuatan untuk beribadah, hendakkan menyuburkan iman. Dia kata qiyamul lail, qiyamul lail, qiyamul lail. Amalan kita di siang hari ini tuan-tuan 10% aja. Dalam cacitan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan pergi kerja daripada pukul 8 balik pukul 5 petang. Tuan-tuan pergi ke market, tuan-tuan beli barang-barang makanan, beli barang-barang yang nak dimasak, isteri kita masak. Lepas masak kita makan, lepas makan kita berborak-borak suami isteri, tengok TV dan sebagainya. Lepas tu kita tidur, besok bangun lagi, pergi kerja, pergi pasar, beli barang, masak, makan, tidur. Saudara-saudara, itu pun sebagai satu aktiviti. Tetapi saudara-saudara, dia boleh menjadi lara. Makan misalnya lebih daripada masa yang ditetapkan. Lara, bercerita masa makan, mengumpat orang pula masa makan, mengumpat jiran sebelah, pintu A, pintu B, pintu C, mengumpat isteri dia, mengumpat anak dara dia, mengumpat anak teruna dia. Itu lara. Jangan. Apalagi tuan-tuan dan puan, macam-macam, kebanyakan kita tuan-tuan ya, cerita-cerita drama tu kadang-kadang tuan-tuan, kita drama sampai dekat 13 siri drama. Sambung. Bayangkan lara, menyambung. Setengah daripada drama itu dimainkan betul-betul waktu maghrib. Isteri kita, anak dara kita, sebagai daripada kita yang tua-tua, laki-laki ni umur 70 pun tertawan dengan drama-drama tersebut. Alhamdulillah. Cerita Hindustan pula tu, ya Allah, kajolnya Karina Kapoor. Mau buat macam tak tahu pula. Lara. Apalagi yang melarakan gadget ini. Anak-anak tuan-tuan yang dah besar sikit, agaknya umur 7-8 tahun, masuk bilik, kunci bilik, berjam-jam. Kerja sekolah tak buat, tuition tak pergi.
lara dengan gadget-gadget itu. Supaya bayangkan tuan-tuan ya. Agaknya tuan-tuan yang bagi anak-anak telefon tu, cuba kita cek. Hari ni ambil, cuba kita tengok. Dia pergi yang mana? Dia pergi benda yang mana? Dia pergi page yang dia benar? Dia pergi site yang mana? Saya yakin tak ada satu pun pergi dalam site-site yang berunsur agama. Tak ada. Tak ada. Yang paling teruk anak-anak kita tuan-tuan pergi site-site yang memaparkan seks, memakarkan pornografi. Macam mana saudara? Bukan saja lara. This is the double, triple, 4 kali, 5 kali, 100 kali lara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lara dikaitkan dengan dosa-dosa. Saudara-saudara, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan ni, bila Nabi baca khutbah, bila Nabi baca khutbah, ada kawan-kawan, sahabat-sahabat Nabi ambil zaman Nabi tuan-tuan, dia punya surau, dia punya masjid bukan macam ini, macam kapet macam ni, Masya Allah. Semalam tuan-tuan saya pergi ceramah, satu ceramah semalam, dia punya kapet baru, punya tebal, punya sedap lah pijak tuan-tuan. Pijak, buku lali hilang. Kapet tu dia punya desainnya betul-betul macam nu di Raudah di Masjid Nabawi. Itu desain dia. Saya lupa semalam kat mana Abang Man? Semalam kat mana? Abang Man ni pun lara juga. Apa tu namanya? Melinjau, betul-betul melinjau. Tahu melinjau melinjau, PPAM, melinjau. Fathur Rahman. Allah tu pun pergi tuan-tuan, tenggelam kaki. Sedapnya lah pijak. Kita sujud tu punya sedapnya lah. Pasal dia punya apa tu, bercucuk-cucuk hidung tu. Itu yang berkesin tu. Saudara, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, pihak surau macam surau Al-Falah ni menyediakan seluruhnya. Tuan-tuan tengok ni, saya pergi ke Putrajaya ni, agaknya ini surau yang ke-8, ini surau yang ke-8 tuan-tuan, termasuk Masjid Besi. Saya bagi tazkirah Jumaat di Masjid Besi. Dengan ini mungkin surau yang ke-8 atau ke-9. First class lah tuan-tuan. I have been all the surau, almost all nook and corner surau di Malaysia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Selatan Thailand, juga di Australia, juga di England, juga di Amerika. Tapi surau-surau, masjid-masjid di Putrajaya ni semuanya 5 bintang tuan-tuan. 5 bintang. Semuanya. Kebersihannya, cara presentationnya, pengurusannya, sound systemnya tuan-tuan. Semua masjid surau yang saya pergi, sound systemnya menyamai sound system di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Apa lagi nak? Kipas ada. Apa lagi nak? Aircon ada. Semua tuan-tuan, almarinya, susunnya, semua cantik. Dan orang-orang yang datang pun cantik-cantik, nampak tuan-tuan. Allah, saya tengok ni. Ni, yang tak cantik pun dia jadi cantik dah, saya tengok dah. Apa lagi nak? Semata-mata tuan-tuan nak mengajak kita, ayuh, aku namakan surau ni Al-Falah, ayuh kita menjadi kumpulan namanya Al-Muflihun. Kita nak jadi kumpulan yang namanya Al-Muflihun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tuan-tuan, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang mukmin itu. Berjayalah orang-orang mukmin itu. Tuan-tuan dan puan-puan adalah orang mukmin dan mukminat. Berjayalah tuan-tuan, berjayalah puan-puan dengan surau Al-Falah yang begini cantik, hidangan yang diberikan kepada tuan-tuan. Kalau tak turun juga kawan-kawan kita ni, saya tak tahulah. Apalagi surau macam mana nak hias lagi untuk mempersilakan mereka turun ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi yang turun ni biasanya tuan-tuan 1%. Sahabat-sahabat penceramah-penceramah saya kata tuan-tuan, semuanya mengatakan yang turun secara istiqamah, yang turun secara berterusan 1%. Kalau penduduk kawasan tu 1000 orang, 10 orang aja. 10 orang aja. Kalau hujan macam ni tinggal 3 orang.
3 orang. Masya-Allah, tuan-tuan. Itulah nak dapat al-falah macam mana. Kita dah sediakan seluruhnya ni tuan-tuan puan ni. Mana nak cari macam ni? Kampung, tuan-tuan asalnya daripada kampung, kebanyakan daripada kampung. Kalau tak mengaku pun orang kampung, muka kampung ni. Adakah kampung kita macam ni punya facilities? Adakah kampung kita facilities macam ni? Berjalan macam Putrajaya. Tengok Lake Club tuan-tuan, Lake Club. Saya makan dengan family saya semalam di Lake Club. Masya Allah. Sambil makan, sambil nampak bot-bot. Orang sedang cruise. Nampak pula orang berkayak. Allah cantiknya. Saya tadi pergi ke teman sahabat kami, tuan-tuan dan puan ni. Tengok naik ke office dia. Tengok pemandangan di bawah. Allah cantiknya. Tuan-tuan kalau pernah pergi Switzerland, lebih cantik daripada Switzerland. I must tell you, lebih cantik daripada Switzerland. Dan itu tuan-tuan. Dan sebab Allah jadikan begitu, dan Allah izinkan jadi begitu, semata-mata di atas kecantikan itu, kita mesti cantikkan diri kita. Bukan cantikkan dengan alat makeup. Bukan cantikkan dengan Christian Dior, bukan cantikkan dengan Max Factor, bukan. Kita nak cantikkan makeupnya dengan makeup iman. Sebab makeup iman itulah menjadikan kita manusia yang tergolong dalam kumpulan al-muflihun. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang mukmin itu yang khusyuk dalam salatnya dan mereka tidak menyertai majlis-majlis lagha. Apa majlis lagha? Majlis lagha ialah majlis seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang mereka berkumpul atau tidak berkumpul langsung tidak menyebut nama Allah, langsung tidak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung perimonan itu tak ada kaitan dengan agama, langsung tidak mendapatkan sikit pun daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lagha. So itu para penonton yang saya hormati sekalian ni, tuan-tuan yang ada dekat sini, mari kita benteras lagha ini. Lagha hujungnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terlibat dalam lagha, tuan-tuan, kita akan makin mendekati pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Pilih aja. Tengok cerita Hindustan banyak, lagha. Tengok drama bersiri, lagha. Tengok ekstravaganza, saya tak tengok. Tuan-tuan, kami hari ini, hari yang ke-50, puan-puan kami 11 orang, hari ini hari ke-50. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah kami, dalam masa, dan meninggalkan pula 4 bulan, tuan-tuan, 120 hari. Hari ini 50 hari, par 120 hari. Ada lagi 70 hari, tuan-tuan dan puan. Kami meninggalkan rumah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan semuanya. Kita nak cari apa, tuan-tuan? Kita nak cari al-falah. Datuk Seri Pak Hamid Rajab dulu tu, yang pakai baju merah jambu punya cantik baju, tuan-tuan dan puan. Orang nak menjahit pasal dia tu betul-betul, tuan-tuan. Dia betul-betul teliti ya. Yang nak menjahit tu menggeletar daripada awal hingga akhir nak menjahit baju yang dipakai tu. Dia sangat teliti. Tentang punctuality ni, kalau kita janji pukul 7, jangan lewat 1 minit. Ini Datuk Seri Pak Hamid Rajab, umur 75 tahun, Hasan Ali umur 74 tahun. Nak cari al-falah. Nak cari al-falah, tuan-tuan, dalam hidup ini. Keluar rumah pagi-pagi, tuan-tuan, hari-hari rutinnya bangun pukul 3, bangun pukul 4 pagi tahajud. 50 pagi tak tinggal tahajud. Datuk Seri Pak Hamid, orang yang awal bangun pukul 3 dia dah bangun, tuan-tuan. Pukul 3 dia dah bangun. Bangun dia kacau kopi, kedai. Coffee time. Pukul 3 pagi. Masya Allah. Hari-hari tak tinggal
tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, nangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. 50 hari. Dari konteks 120 hari. Kalau kat rumah tak boleh buat. Kita nak bangun, isteri tarik tangan kita. Isteri nak bangun, suami tarik tangannya. Betul tuan-tuan. Lagi-lagi musim sejuk macam ini. Tapi kita nak cari al-falah. Zaman Nabi cari al-falah tuan-tuan. Cuba-cuba tengok jangan Nabi. Saya nak cari al-falah bersama dengan Datuk Seri Fahmin tuan-tuan. Masya Allah, kita disambut di mana-mana pun tuan-tuan. Disambut di mana-mana. Kami makan tuan-tuan, memang ada tukang masak, memang ada boleh dibeli. Kita ada beli macam mana kita punya food court. Kita dekat Al-Mizan tu. Food court. Apa yang tak ada dekat food court? Tapi tuan-tuan, kawan-kawan mantau. Hantar nasi biryani, hantar nasi apa? Bukhari. Hantar ayam kuzi, hantar kambing kuzi. Ada Datuk Mazlan pula, dia kata tuan-tuan, insyaAllah dia kata sebelum kita beredar besok hari Khamis, hari Jumaat kita nak beredar, daripada surah Al-Mizan pergi pada surah Al-Furqan. Dia kata dia nak bagi jamu kita tuan-tuan. Rusa tuan-tuan, rusa. Dengarnya rusa 1 kilo tuan-tuan, rusa RM75 tuan-tuan. Dia dah bayang beli 4 kilo. Dekat-dekat RM300 nak jamu kita. Nak dapat al-falah. Masya Allah. Berlumba-lumba kawan-kawan. Ada yang pagi goreng pisang, tidak ada minum petang. Ada yang hantar goreng pisang, ada yang hantar goreng keladi, ada yang hantar goreng ubi. Allah. Tadi kita makan tepung bungkus. Tahu tepung bungkus? Tahu tepung bungkus? Abang Man tahu tepung bungkus Abang Man? Yang putih gitu tu. Oh, sedap. Yang dalamnya ada lagi apa? Kelapa Allah sedap. Tapi yang saya biasanya tepung putih ni orang buat tak jadi. Pagi tadi kita makan lebih jadi daripada jadi. Oh sedapnya, Masya Allah. Lillahi ta'ala, sedap betul. Kadang-kadang ada orang buat keras sangat. Perempuan kalau buat, saya rasa keras perempuan buat ni. Ada kadang-kadang yang cair sangat tak jadi. Ini so tender, so tender. Sedapnya lah. Masinnya cukup, apa ni, lemaknya cukup. Ini apa pula cerita al-falah, cerita tepung bungkus pula ni. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak mengatakan kami ni, saya dengan Datuk Fahmin, Datuk Zulkifli Zainal Abidin, Datuk Saimi, kemudian tu Dr. Fathi. Kami ini kami dalam kumpulan ni. Kami nak cari al-falah. Tapi kami cari al-falah tuan-tuan dalam bentuk yang tuan-tuan raikan kami macam ni. Tuan-tuan apa nama? Tadi kami datang, kami dah ada orang tunggu dah. Sini orang tunggu dah. Saya tak tahu siapa yang tunggu. Dah tunggu dah. Sini. Tunggu kat tepi jalan, tunggu tuan-tuan. Tunggu tepi jalan. Dalam hujan kerja-kerja itu ditunggu. Siapa suruh ditunggu saya pun tak tahu. Maknanya keraiannya tuan-tuan dan puan ni. Betul. Tak ada satu. Semuanya. Nak bersalam dengan Datuk Seri, nak bersalam dengan saya. Keraian ini keraian. Keraian nak meraihkan kita sama-sama untuk mendapat al-falah. Apa itu al-falah? Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, ya Allah tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu orang sahabat dalam peperangan Badar tuan-tuan dan puan ditanya dalam duduk, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mati di mana tempat aku ya Rasulullah? Saudara, Nabi kata terus, syurga. Dia tengah makan kurma tuan-tuan. Kurma tu baru dimakan setengah daripada kurma. Apa dia buat? Dia campakkannya kurma itu. Pasal dia nak dapat al-falah menuju syurga. Menerpalah dia ke bidang perjuangan. Syahid dia tuan-tuan dan puan. Nak dapat al-falah. Mereka bagi nyawa mereka nak dapat al-falah. Sa'ad Abi Waqqas tuan-tuan, Sa'ad Abi Waqqas mendakwahkan agama Allah daripada Madinah Nun pergi negeri China tuan-tuan. 7 tahun baru sampai. 7 tahun. Lalu Silk Road namanya. Bukan Silk Road macam sekarang ni. Belantara. Nak dapat al-falah. Macam mana tuan-tuan ni?
Macam mana mereka berkorban. Tuan bayangkan hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Punyalah orang Quraisy nak bunuh dia, orang Quraisy kejar dia masuk dalam gua. Nak dapat al-falah. Dia orang miskin, tuan, miskin sangat. Dan kalau kita tengok Sayyidatina Khadijah Khuwailid yang kemudiannya dikahwini oleh Nabi Muhammad SAW, kaya. Tak ada wanita yang seumpamanya ketika itu sekaya Khadijah. Tapi waktu matinya, semiskin-miskin manusia. Sebab habis hartanya dibelanjakan untuk Islam, untuk mendapat al-falah. Begitulah Abu Bakar Siddiq, begitulah Uthman ibn Affan, begitulah Abdul Rahman ibn Auf. Jadi kami kat sini, Allah tuan-tuan, dirai. Surau yang kami ada sekarang, surah Al-Mizan, cantiknya lah surau. Spirit level surau dia, tuan-tuan. Air pancut. Pond, ada fish pond. Nampak ikan berlari-lari, ikan berenang-renang ikan. Allah, bunyi pula air, bunyi air 24 jam air berbunyi. Masya Allah, cantiknya, so immaculate, so beautiful. Itulah tempat disediakan untuk kami. Kami tidurlah di satu ruang, bentang sleeping bag, tidurlah kami di situ. Itu kami disambut secara VVIP. Itu pun tak mau juga kita turun, tak mau juga kita melangkah untuk mendapat al-falah. Apa nak jadi kepada kita? Semua juga teman-teman di sini, saya yakin ini tingkat bawah sekali kan. Saya yakin ada teman-teman kemungkinan besar tingkat 1, tingkat 2 tak turun-turun lagi ke surau ini. Macam mana? Kadang-kadang ada orang isteri turun, suami tak turun. Ada yang tengah anak turun, mak bapak tak turun. Macam mana? Adakah nak dibentangkan sejadah ini di depan pintu rumah masing-masing? Minta maaf lah tuan-tuan, saya faham sangat orang yang diam di apartmen, di flat, di kondominium ini. Mentaliti dia, saya faham sangat. Secara naturalnya manusia, benda yang naik dia akan turun. Ini naik tak turun-turun ni. So, saudara, balik tadi mendapatkan al-falah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang tidak meraihkan majlis-majlis yang dikatakan sebagai majlis-majlis yang lagha. Al-falah cannot for some reason go hand in hand with lagha. Nak mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat, saudara-saudari, teman-teman tidak boleh terlibat dalam lagha-lagha. Lagha ialah sama ada perkumpulan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, majlis apa pun yang tidak dikaitkan dengan kebesaran Allah. Apalagi majlis-majlis tuan-tuan dalamnya ada minum-minum. Orang Islam minum brandy, minum whisky. Orang Islam berkaraoke. Orang Islam pergi ke club, night club dengan social girl, dengan social escort. Bukankah itu al-falah? Bukankah itu cara-cara yang tidak pernah dimaktubkan dalam Al-Quran, dalam hadis untuk mendapatkan al-falah? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, kumpulan al-falah ini dipanggil al-muflihun atau al-faizun. Ada 2 nama tuan-tuan. Al-muflihun, mereka yang berjaya di dunia dan di akhirat. Satu lagi al-faizun, mereka yang berjaya di dunia dan akhirat. Sebab itu anak kita namanya Muhammad Faiz. Lawan daripada itu ialah al-khasirun. Al-khasirun, mereka yang gagal di dunia, mereka yang gagal di akhirat. Tadi saya bersyarah dengan Yadim tuan-tuan ya. Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia,
nun dekat Masjid Besi tadi. Dia ada perhimpunan tahunan ke bulanan tadi, membagi hadiah berbagai-bagai kepada staf-staf mereka. Pukul 12 tadi, dalam 12.15 dia bagi ruang kepada saya sampai pukul 1 menyampaikan syarahan, tajuknya profesionalisme di kalangan da'i. Saudara-saudara, saya bagi tahu mereka, tuan-tuan puan-puan bekerja di Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Kalau bekerja di Yadim, tuan-tuan tak juga jadi ahli syurga? Saya tanya dia, tell me, kerja mana, jabatan mana yang boleh bawa kita ke syurga? Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Saya bagi tahu mereka, kalau di Yadim kamu bekerja, kamu tak boleh masuk syurga. Tell me, where else the other organization? Where are the organization in which that bring you to the door of Jannah? Di mana dia? Sebab itu kita kena kerja kuat, tuan-tuan. Saya bagi tahu kepada teman-teman Yadim tadi, termasuknya YDP-nya, kawan saya YDP-nya, Al-Fadhil Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi. Macam kita bekerja doktor, nurse di hospital. Ada tak nurse kat sini? Nurses di blok-blok ni ada? Okey, nurse. Kalau bekerja sebagai doktor dengan nurse tak masuk syurga, bagi tahu saya profession apa lagi nak masuk syurga? Kalau kerja sebagai guru, guru tadika, guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, guru universiti, profesor, tak masuk syurga. Tell me, what sort of professions that can bring you along to the door of Jannah? Bagi tahu saya. Begitu juga di sini, kalau sepanjangkan di sini. Kalau sudah tuan-tuan yang tim yang ini apa nama? Blok ni apa nama? Dia ada nama tak? Dia tak ada nama. ABC dia. ABC ke 1 2 3? Ya. ABC. Besi ke ABC? ABC. ABC dengan kesediaan macam ini dibuat untuk menatang saudara. Surau Al-Falah ini nak tatang saudara, tuan-tuan nak tatang. Tuan tahu tatang tak? Tatang macam ni, tuan. Tatang macam ni, tatang namanya. Nak menatang saudara, nak dibawa menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dah duduk sini, dah berapa tahun dekat sini? Saya minta maaf, saya tak ada ilmu tentang ini. Berapa tahun dah kat sini? Baru aja. Tuan baru pindah 3 ke atau memang sini baru 3 tahun? Surau ni pun baru 3 tahun? Oh, tuan je. Tuan lah baru, yang lain lama. Dari berapa tahun? Siapa yang awal kat sini? Tuan, berapa tahun dah tuan? 20 tahun. Oh, tengok. 20 tahun tuan-tuan dengan facilities yang ada dekat sini. 20 tahun. Kalau tuan-tuan tak turun ke surau ni 20 tahun. Tak sekali pun tak pernah sembahyang maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, Sabtu, Ahad, tak turun di sini. Allah akan tanya kita, aina qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Allah tanya nanti. Di kubur Allah tanya. Aina qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Macam mana dia nak jawab? Dia tak pernah turun menghadap kiblat. Saudara, puan-puan yang saya muliakan sekalian, saya, orang putih kata, I take out my hat. Hormati puan-puan yang hadir ini betul-betulnya. Saudara, minta maaf lah. Kalau Hasan Ali, saya minta maaf ni. Kalau Hasan Ali dikatakan big names, datang ke surau ini tak turun. Kalau setakat pensyarah-pensyarah tempatan ni lagi tak turun lah, tuan-tuan. Minta maaf saya cakap ni. Saudara, inilah dia. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan puan? Jadi begitu kerana hati kita separuh mati, ada yang hati mati langsung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghasyawa wa lahum adzabun azim. Hati mereka ditutup rapat oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pendengaran mereka dikunci oleh Allah. Wa ala absarihim. Pemandangan mata mereka ditutup oleh Allah.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawah wa lahum adabun adhim. Yang menunggu mereka ialah azab yang sangat pedih. Pada teman-teman yang belum turun, teman-teman yang jarang turun, teman-teman yang tidak ada berniat untuk turun, teman-teman yang tak ada rasa pun ada panggilan kebesaran Allah yang kita kena menjawab, bukan menjawab dengan mulut. Tuan-tuan kena turun ni. Kaki kita kena melangkah, duduk dalam saf, berdiri dalam saf, ikut imam. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak menyebut kepada yang belum turun lagi, kita semua akan mati, wahai tuan-tuan yang belum turun, puan-puan, tuan-tuan terutamanya, kita akan mati. Saya nak cerita tuan-tuan, semalam Ustaz Amirul ni ketua imam surau Spa. Tahu Spa? Spa dia apa? Surau Putera Al-Amin. Kami berada dekat situ dekat 6 hari tuan-tuan. Surau Putera Al-Amin. Ketua imam namanya Ustaz Amirul. Dia minta saya sampaikan semalam masa di melinjau. Apa dia kata? Seorang ahli jemaah surau itu, namanya Haji Mazmin, meninggal dunia. Apa istimewanya Haji Mazmin ini? Istimewanya ialah orang belum datang surau, dia sudah ada di surau. Orang balik, dia yang terakhir sekali. Kadang-kadang dia seolah-olah macam noja, dia yang tutup dan kunci pintu surau. Masuk surau, dia akan sembahyang, dia akan sembahyang, dia akan sembahyang. Duduk di satu tempat, dia akan ambil Quran, dia baca Quran, dia baca Quran, dia baca Quran, dia baca Quran. Dengar kata Ustaz Amirul, kalau ada orang nak meminta bantuan, derma ke, sedekah ke, infak, he make sure his name will be on top, nombor 1. Dia tak ada nombor 2, tuan-tuan dan puan. Macam mana dia mati semalam? 2 hari yang lepas dia mati. Dan jenazahnya dia bawa balik ke Sungai Petani. Dia mati dalam wuduk, bersedia untuk salat, saya dikatakan begitu. Dan dia mati bila dia menyebut Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tak habis lagi Fatihah, Allah cabut nyawanya di depan isterinya. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak mau mati macam itu? Puan-puan tak mau mati macam itu? Persoalannya, boleh tak kita mati macam itu? Boleh. Allah buka ruang seluas-luasnya, tapi kita tak sambut peluang yang Allah berikan kepada kita. Sebahagian daripada kita, sebahagian besar, majoriti yang datang ni 1%, 2%, dia tak sambut apa yang Allah kurniakan kepada mereka untuk membukakan pintu syurga. Saya nak sambung lagi. Ada kawan saya, di kawan, tapi dia katakan kawan pun, saya panggil dia nak abang. Dia umur 82 tahun. Dah azan dia. Okey, nak azan ni, nak azan. Ustaz azan. Azan Lepas azan kita sambung sikit ke Ustaz? Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton Facebook live ini. Tadi saya cuba nak saya tak ulas tadi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh sahabat masa Nabi baca khutbah, ada sahabat tuan-tuan yang main-main batu, bukan main, pegang batu-batu. Dia masjid zaman Nabi dia bukan macam kita ni. Dia atas pasir je, atas batu-batu gitu saja. Hanya adalah pancang kurma misalnya sebelah kanan, sebelah belakang, kiri kanan begitu saja. Jadi sahabat-sahabat tu pegang batu-batu kerikil-kerikil kecil-kecil itu, the pebbles, the small pebbles kan, pegang main-main. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad, semasa engkau baca khutbah tadi ya Rasulullah, ada sahabat ambil pebbles, batu-batu kecil itu, mereka urut batu itu. Nabi kata dia telah melarakan dan telah lara, maka tidak ada Jumaat baginya. Allah, tuan-tuan, jangan main-main. Pegang batu, dia mendengar khutbah, tapi tangannya main-main batu itu. Bukan main, tak maaf lah, musab-musab batu-batu itu. Saudara yang saya muliakan sekalian ya, saya nak akhirkan ni. Kita sekarang ni jam saya, mana pula jam saya? Okey, kita nak mengakhirkan ni tuan-tuan dan puan ya. Ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan. Pertama tuan-tuan dan puan ya, saya harap sangat selepas ini elak diri daripada lara. Semada puan-puan muda, tuan-tuan muda, banyak benda yang kita nak qada. Banyak benda yang kita nak qada. Tinggal sembahyang kena qada, tinggal puasa kena qada kan? Tinggal kita berikan khidmat, mak masih hidup tak bagi khidmat kepadanya, kena qada, pengampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dengan suami yang banyak, bertapuk-tapuk, saudara, kita kena mohon ampun. Seumur hidup mohon ampun kepada suami. Sebab bagi perempuan, syurga berada di bawah tapak kaki suami. Bagi saya,
syurga berada di bawah tapak kaki ibu saya. Saudara, bukan main-main ni. Bukan main-main. Kita dengan suami kadang-kadang masa muka tak boleh. Ada cerita tuan-tuan Saya Tina Fatimah. Saya datang Fatimah sedang bergurau-gurau dengan suaminya. Siapa adalah suami Saudara Fatimah? Sayyidina Ali. Bergurau-gurau, bercakap, cerita, ketawa, bergurau-gurau. Tetapi dalam gurau-gurau senda itu ada satu perkataan yang dikeluarkan oleh Fatimah melukakan hati Sayyidina Ali. Fatimah nampak rupa Sayyidina Ali berubah. Memandang sebelum itu, Sayyidina Ali dah tak pandang Fatimah masa bercakap itu. Fatimah memohon ampun ketika itu 70 kali, tuan-tuan, 70 kali memohon ampun. Barulah muka Sayyidina Ali itu look a little bit gleaming tu, beaming. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Ayahanda Fatimah ialah Nabi Muhammad. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad cerita itu. Apa Nabi kata? Ya Fatimah, jika sekiranya perbuatan kau itu tidak mendapat pengampunan daripada Ali tak seronok dengan kau, kalau kau mati, aku tidak menyembahyangkan jenazah kau, wahai Fatimah. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan ini puan-puan, ini yang tuan-tuan ni. Sayangilah isteri, belailah isteri, belai hatinya, belai perasaannya, belai jiwanya. Your wife is your wife, is not your slave. Your wife is your wife, is not your servant. Don't treat them like servant. Don't speak them like you speak to a servant. Jangan. Saya tulis banyak buku, tuan-tuan, tak kurang 20 buku tentang hal suami isteri, anak beranak ni. 20 buku. Saya dah tulis 46 buku, tuan-tuan, 46 buku. Jangan saya tengok kadang-kadang suami-suami tuan ni cakap dengan isteri kasar, depan-depan orang kasar. Tengah-tengah pergi shopping, pergi market tuan. Mana ada mana kau bayar dulu. Depan-depan penjual tu. Allah. Kenapa begitu ya? Kenapa kita begitu? Ish, abang macam itu. Petai. Depan-depan penjual petai tu. Kenapa? Itulah kunci tu atas TV itulah buta. Inilah ni yang orang ni cakap ni. Nampak pakai jubah macam Halim. Minta maaf. Gurau je ni tuan-tuan dia gurau. Perempuan saya gurau je, perempuan dia tak ada. Don't take it to your heart, Gurau je. Tapi saya nak sebutkan saudara. Sebab itu jangan lara. Kenapa dia jadi tuan-tuan? Kenapa jadi pemarah macam itu, pembengkeng macam itu? Sebab dosa terlalu banyak, tuan-tuan. Dosa mulut banyak, dosa mata banyak, dosa telinga banyak, dosa hati banyak, dosa tangan banyak, dosa kaki banyak. Itu sebabnya mereka tak turun. Pasal kaki mereka terlalu berat untuk menyembah Allah. Pasal dosa yang terlalu banyak menghempap kakinya. Sebab itu kikislah dosa-dosa ini. Antaranya ialah kita membuang sifat-sifat sukakan yang lara. Yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya muliakan sekalian ni, mulai daripada hari inilah saudara sudah dapat membezakan lara not God related, lara not prophet related. Itu lara. Kalau yang tidak lara ialah syurga related. Yang tidak lara iman related. Yang tidak lara taqwa related. Yang tidak lara Allah bound, prophet bound, Islamic bound, Islam bound. Jadi sebab itu saya haraplah tuan-tuan. Yang ketiga, kalau boleh tuan-tuan dan puan kita dakwahkan teman-teman ni.
Saya tak mengatakan yang tak turun ni tuan-tuan, yang tak turun ni tak bagus. Saya tak kata begitu. Mereka manusia, mesti kita memandang sebagai manusia. Mereka tak turun mesti ada 20-30 sebab kenapa tak turun. Mungkin antaranya kita tidak menjenguk dia untuk memberitahu program yang ada di surau. Jadi maknanya dakwah tidak berjalan di tempat ini. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu saya harap sangat, tuan-tuan, saya harap sangat ya. Boleh tak kami akan berada di Putrajaya ni, selepas ini ke surah Al-Furqan tak salah saya. Lepas surah Al-Furqan di Masjid Mahmudiyah, tak salah saya lah, begitulah perancangan dia. Boleh tak tuan-tuan datang jenguk-jenguk kita tuan-tuan ya. Perempuan, tak perempuan jangan, perempuan jenguklah, perempuan di rumah, perempuan jenguk gitu. Jangan, tuan-tuan ni bawa anak-anak yang dah besar sikit, tengok-tengok kita tuan-tuan, dapatkan catatan pahala. Tuan-tuan tengok Datuk Seri ni pahala, tuan-tuan raikan dia pahala. Nanti tuan-tuan kasut dia entah di mana, capal dia mana, jauh sikit daripada kakinya, dekatkan kakinya, pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nanti kalau misalnya tempat itu tuan-tuan jalan tak apa sedap, tak apa elok, pimpin tangannya menuju kepada kereta kita, pahala. Bukakan pintu kereta, pahala. Dudukkan dia, pahala. Tata dia, tata, pahala. Tata kerakyat. Jangan pula lepas je, bergerak je kereta tu, sombong ni Tan Sri tu. Jangan. Dosa. Tak mau. Sedang tuan, untuk mendapatkan pahala ni, menghilangkan lara ni macam-macam ada. Daripada mulut, gunakanlah mulut sebaik-baiknya untuk kita menghilangkan sifat lara dalam diri kita. Jangan mengumpat orang, jangan menyindir orang, jangan duduk-duduk. Apa namanya? Membawang apa? Membawang, tahu? Membawang. Mencili ke membawang? Membawang. Jangan. Sebab itu kawan-kawan ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Boleh tak saya cadangkan tuan-tuan ni, untuk meramaikan surau ni? Boleh tak kita cadangkan dalam 8 orang insya-Allah, bersama-sama dengan kita ni tuan-tuan, kita bentuk satu jemaah. Boleh apa ni Abang Man? Boleh kita bentuk satu jemaah dekat sini, minta diorang bentuk jemaah dekat sini. 8 orang, 6 orang cukup dah tuan-tuan. Jemaah 3 hari saja. Tuan-tuan sangkut dekat kita 3 hari. Insya-Allah tuan-tuan. Punya seronok kami 50 hari lah tuan-tuan. 50 hari tak tengok televisyen, tak pernah, tak lupa dah televisyen. 50 hari tak baca surat khabar, tak ada langsung. 50 hari. 50 hari dengar suara isteri, tengok muka isteri dalam telefon dia, tak puas tuan-tuan, tak puas. Betul saudara. 50 hari saya ada 14 orang cucu tuan-tuan, tak tengok cucu. Semalam mereka datang makan dengan saya, Allah, saya peluk cucu-cucu saya. They miss me, you know. They all miss me. Dan dia ada hati, ada jiwa, walaupun dia kanak-kanak umur 1.5 tahun. Dia tahu, dia panggil saya Tok Di. Jauh lagi Tok Di. Jadi inilah dia. Dan inilah sikit pengorbanan kita. Bayang tuan-tuan, bila saya berjumpa dengan Allah SWT, bila Datuk Sri Pamen berjumpa Allah, tercatat. Malaikat melaporkan Datuk Sri Pamen Rejab keluar 4 bulan sebagai daripada di Putrajaya. Dia pergi surau ini. Layanannya begitu baik dan dia telah memberikan khidmat yang terbaik. Sembahyang tahajudnya, Qurannya, dakwahnya. Allah. Tapi bila kepada saudara yang tidak mengikuti program kami ini, saudara nak tunjuk apa? Bagi tahu saya, saudara nak tunjuk apa di depan Allah untuk mendapat al-falah. Jadi kalau saya boleh cadangkan, nanti saya nak bincang dengan siapa saya bincang? Pengurusi. Mana? Tuan pengurusi mana? Mudanya. Pengurusi, betul lah pengurusi. Allah, ilaha illallah. Masya Allah tuan-tuan. Dah cukup umur ke belum ni? Masya Allah. Muda betul 30-an. 30 berapa? Tengok 33 tuan-tuan. Inilah contoh yang minta maaf.
Saya pergi dekat Pulau Pinang, tuan-tuan. Satu ustaz betul-betul 33 tahun. Tapi dengan jawatan kuasanya, masjid ni, masjid tuan-tuan, masjid. Dia boleh kumpulkan kuliah subuh. Saya bagi kuliah subuh, tuan-tuan tak tahu berapa orang? 350 orang yang hadir kuliah subuh. Dia tunjukkan saya tentang parking, tuan-tuan. Parking surau, parking masjid penuh. Tepi jalan tu penuh kereta, tuan-tuan. 350 orang. 50% daripadanya wanita-wanita yang hadir. Kerana pengurusinya begitu committed. Ini surau ni, alhamdulillah, baguslah. Siapa nama? Mak Noh ya? Syahrul. Allah. Syahrul Bariah ke apa? Syahrul Syahrul orang mana Syahrul? Negeri Sembilan. Mana? Kelawang. Senawang. Dekatlah, Senawang dekatlah, tak jauh sangatlah. Oh, seronoklah, saya haraplah Syahrul tuan-tuan, bagilah pertolongan kepada Syahrul. Melawatlah floor ke floor, floor ke floor. Tapi kalau tuan-tuan tidak ada latihan asas nanti bersama dengan kami. Serius, tuan-tuan. Inilah namanya jamaah. Jamaah namanya jamaah dakwah. Mari kita lakukan. Tuan-tuan akan tinggalkan satu kesan. Kalau tuan-tuan mati, kesannya ialah tuan-tuan mendakwahkan mereka. Mereka turun ke surau. Besok anak mereka turun. Besok cucu mereka turun. Semuanya. Oleh kerana saudara memulakannya, saudara akan dapat pahala daripada cucu cicit, piut-piut mereka yang melakukan. Inilah tuan-tuan yang namakan, kalau ada kebaikan yang kita buat, siapa yang ikut kebaikan itu, tenggang yang pertama, tenggang yang kedua, tenggang yang ketiga, tenggang yang keempat, semuanya pahalanya mengalir kepada Syahrul. Masya Allah. Marilah kita sama-sama memakmurkan surau yang dinamakan Al-Falah ini. Yang keempat, saudara, yang keempat, saudara sudah diberikan brosur. Nama brosur itu Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya mewakili Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, nak bangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah berharga 20 juta ringgit. 20 juta ringgit. Okey, dana dapat daripada mana? 7 sumber. Pertama, wakaf. Kedua, zakat. Ketiga, infak. Keempat, sedekah. Kelima, fidyah. Keenam, amal jariah. Ketujuh, fi sabilillah. Saya edarkan tuan-tuan, kalau nak derma-dermalah. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Terus kepada akaun. Tuan-tuan masukkan akaun, bagi tahu kami sudah dimasukkan. Nanti kami bagi acknowledgement, sudah terima apa yang tuan-tuan sumbangkan. Sumbanglah bersama dengan suami, bersama dengan isteri, bersama dengan keluarga. Sumbanglah, sumbang. InsyaAllah, tiap-tiap RM1, RM1 yang tuan-tuan sumbangkan, tuan-tuan akan mendirikan satu mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sumbanglah, insyaAllah. Kita nak kutip dalam dana 20 juta ringgit untuk membangunkan. Tuan-tuan tengok itu, gambar-gambar yang kita berikan, itulah gambar-gambaran yang akan dibangun. Gunanya, apa gunanya? Kita akan jemput nanti teman-teman daripada ahli-ahli daripada Al-Falah datang bila siap. Hujung 2024 nanti siap. Jemput datang untuk ikut program. Nama programnya Mati dalam Husnul Khatimah. Kursus training untuk mati dalam Husnul Khatimah. Macam mana Quran untuk mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana salat untuk mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana amar ma'ruf nahi munkar untuk mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana puasa kita untuk mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana derma-derma kita untuk mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana rumah tangga kita untuk mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana hubungan suami isteri untuk mati dalam Husnul Khatimah? Tuan-tuan, itulah yang nak dibina. Kalau tak ada dalam dunia ni, tuan-tuan Google tak ada yang buat dalam dunia, kami buat. Inilah percubaannya untuk buat namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Bersama dengan itu, tuan-tuan tengok ada kad saya, kad ni tuan-tuan, saya suka kalau tuan boleh lah ambil gambar kad ni depan belakang. Tuan-tuan sebarkan kepada adik, abang, kakak, kepada saudara. Ini dakwah, tuan-tuan, dakwah. Bukan kena duit. Saya pun tak minta duit, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di belakang tu ada 6 media sosial yang saya terlibat. Saya ada program. TikTok saya ada program. Tengoklah tuan-tuan upload TikTok. Facebook memanglah saya ada program. YouTube saya ada program. Instagram saya ada program. Telegram tuan-tuan tengok Telegram, hari-hari ada new posting. Hari-hari new posting, tuan-tuan, dalam Telegram. Pergilah Telegram. Bukan kena duit, tuan-tuan, tak ada kena duit apa pun. Pergilah. Dan sebarkan. Tolong tuan-tuan ambil gambar depan belakang kad itu, sebarkan.
Takkan tak boleh buat tuan-tuan. Kalau kami boleh tinggalkan isteri, anak selama 4 bulan, takkanlah tuan-tuan tak boleh sebarkan ini sebagai satu usaha dakwah kepada adik, abang, kakak, teman-teman sepejabat, teman-teman sekilang dan sebagainya, insya-Allah. Jadi saya mintalah, ini saya serukan tuan-tuan nak buat pun serah kepada tuan-tuan perempuan, kalau tak nak buat pun serah kepada tuan-tuan perempuan. Tapi saya membuka jalan untuk sama-sama kita berbakti untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Tuan Fungsi ya, Syahrul, Cik Syahrul ya. Cik Syahrul dah kahwin ke belum? Dah. Ada anak? 2. 1. Alhamdulillah. Maknya berapa? Maknya berapa? 1 juga. Okay. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan cukup sekai itu. Terima kasih Cik Syahrul. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih puan-puan. Saya tengok malam ni tuan-tuan, betul antara kehadiran muslimat, antara yang ramai selain daripada malam semalam di Masjid Al-Muhajirin tu, Surau Al-Muhajirin memang ramai lah. Mungkin dekat-dekat dalam 50-60 wanita yang turun, insya-Allah. Jadi cukup sekali itu. Terima kasih kepada semua. Terima kasih perempuan. Jumpa lagi. Doakan kami. Doakan kami. Doakan kita punya jamaah. Doakan Datuk Pak Pahmin yang bersama dengan saya pada malam ini. Doakan semua ahli jamaah kita yang 11 orang itu, supaya kami dapat menghabiskan khuruj fi sabilillah selama 4 bulan ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, cuba. Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana caranya. Syahrul bagi tahu saya macam mana nak dapatkan satu jamaah di sini, supaya jamaah ini bersama dengan teman-teman di sini menghidupkan surau ini. Surau ini dah hidup, hidupkan lagi. Surau ini bercahaya, cahayakan lagi. Surau ini sudah ada nampak kehebatannya, hebatkan lagi. Inilah namanya Al-Falah. Al-Falah sesuai dengan nama surau ini, insya-Allah. Cukup sekali itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.